السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر من خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجمع علينا بالخزن يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang memberi taufik dan hidayah kepada kita. Dan Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini. Sebelum kita bincang panjang, saya mohon maaf kerana kita lalu lewat sampai ke sini. Walaupun hari ini hari Minggu, mungkin jalan rasa jalan okey, tapi nampak macam mana rupanya jalan jam. Kemudian lagi salah pula masuk lorong di Kuala Lumpur sana, jadi nak pusing pula jam pun sana jam pun sini. Saya mohon maaf banyak-banyak, mungkin kerana kesilapan dan kecuaian. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah malam ini kita akan sambung di bawah tajuk ataupun di bawah bab yang kedua, iman dan takwa, di bawah tajuk sifat sabar. Bab yang kedua, iman dan takwa, bawah tajuk sifat sabar. Kita akan bincang hadis yang ke-30 dan hadis ini panjang. Hadis ini panjang, dia merupakan terjemahan ataupun dia merupakan kisah di sebalik surah Ashabul Ukhdud ataupun surah Allahumma salli ala Muhammad tentang Ashabul Ukhdud ni, an-nari zatul waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Surah Tuhan was-sama'i zatil buruj, surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, dia punya malam ni kita akan tengok kisah di sebalik surah Al-Buruj. Ya Allah SWT cerita demi buruj, demi langit yang mempunyai buruj, iaitu perhentian-perhentian. Setiap alam semesta kita ini adanya sistem peredaran yang tersendiri yang dipanggil buruj, sistem buruj. Dan sistem buruj inilah yang digunakan oleh orang zaman dulu untuk bukan menentukan, untuk melihat suasana dan keadaan serta perubahan iklim dan musim. Dia ada berapa 12 hentian, dan kita sekarang ni kita guna kalender matahari, juga ada 12 bulan, ataupun dalam kalender hijrah juga 12 bulan. Kesemuanya tadi sama ada kalender menggunakan bulan, menggunakan matahari ataupun menggunakan bintang. Kesemuanya diiktiraf oleh agama, tak ada masalah. Berarti itu dari segi pengiraan saja. Cuma yang afdalnya, yang lebih baiknya ialah pengiraan bulan, pengiraan melalui bulan-bulan. Pasal apa? Kalau pengiraan matahari dia akan tetap. Sebab tu kalender kita, takwim kita, tuan-tuan, cuba tengok takwim kita. Hari ini berapa bulan? 31 Oktober. Waktu semayang dia sama dengan 31 Oktober yang biasanya. Waktu semayang dia sama. Cuba tengok. Cuma mungkin seminit ataupun 2 minit saja lari. Berbanding dengan kalau kalender Allahumma salli ala Muhammad, kalau kalender bulan dia akan berbeza. Bulan Muharram tahun depan dengan bulan Muharram tahun ni, waktu semayang dia berbeza. Satu Muharram tahun lepas, satu Muharram tahun. Dan Allahumma salli ala Muhammad, peredaran bulan tadi dia hampir sama dengan peredaran ataupun pergerakan bintang. Walau bagaimanapun, biasanya banyak tentang bintang-bintang tadi kita boleh tahu keadaan dan perubahan musim bagi bumi kita. Dan perubahan musim bumi kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, dalam masa yang sama dia ada ramalan-ramalan. Ramalan apa dia? Ramalan tentang karakter seseorang yang dilahirkan mengikut bulan. Bulan apa? Ataupun karakter seseorang yang dilahirkan mengikut peredaran bintang tadi. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok kelahiran dalam bulan Januari, Februari, Mac, Aprilnya, dia tak akan sama. Dia tak akan sama dia punya perwatakan. Orang tu lahir bulan Januari juga, tapi tahun 2014. Orang tu lahir bulan Januari 2015. Dari segi perubahan atau dari segi karakter dia berbeza.
Berbanding dengan orang yang lahir bintang, ikut bintang, dia akan sama. Dia kan sama setiap tahun. Pasal apa? Pasal matahari dia punya tetap keadaan dia. Manakala peredaran yang lain dia tak tetap. Dia tidak tetap. Okey. Oleh sebab itu, biasanya peredaran musim ini ditentukan oleh apa dia? Ditentukan oleh dipanggil equinox. Equinox dipanggil peredaran burus dan sebagainya. Ada 12 burus. Dan Allah mengiktiraf dari segi kajian terhadap bintang-bintang, Allah iktiraf. Kajian terhadap bulan pun dia iktiraf. Diulangkan, ini kita ulang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut untuk mereka yang bermusafir, terutamanya di lautan, terutamanya tempat padang lapang, maka dia akan tengok kepada bintang. Tengok kepada matahari, siang hari baru boleh nampak. Bahkan nak guna matahari siang hari ni memang panas, orang tak guna. Sebab tu disebut wa bin najmi hum yahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan beberapa tanda-tanda yang mana dengan bintang mereka mendapat arah petunjuk arah nak ke mana, ataupun dari segi mereka mendapat beberapa petunjuk tentang kejadian alam. Ini nak sampai musim hujan ke, nak sampai musim terpujuk ke, nak sampai itu ke, tengok pada peredaran bintang. Namanya. Baik, walau bagaimanapun bintang inilah, walaupun ada petanda-petanda yang dibawa oleh bintang, tetapi kadang-kadang petanda-petanda tadi dia kadang-kadang tidak tepat. Sebab itu kadang-kadang orang yang terlalu bergantung kepada petanda-petanda bintang, Allah Subhanahu Wa Taala kata ini adalah antara mereka yang peramal-peramal yang tidak tepat. Walaupun dia bintang yang memberi beberapa petunjuk, tetapi dia tidak berbentuk tetap. Dia akan ada perubahannya, mungkin lari sikit dan sebagainya. Walaupun ada petunjuk-petunjuk, tetapi kesemuanya tadi perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita panggil ilmu astronomi dan sebagainya. Baik. Jadi ketiga-tiga kalender, sama ada bintang, sama ada bulan, sama ada matahari. Bulan dan bintang itu biasanya dekat-dekat hampir. Matahari ini dia tidak sama dengan kedua-dua kalender tadi. Baik. Maksudnya apa? Kalau bulan 12 itu tetap akan ada apa dia? Akan ada kalau kawasan kita musim terkudu. Kalau negara 4 musim, dia musim salji. Melainkan Australia. Yang Australia ada tempatnya bulan 12 panas, dia tak ada salji. Sambut Christmas musim panas. Ya tak berbeza. Baik. Kalau kalender bulan juga dia tak sama. Kadang-kadang masa itu ada salji, tapi masa bulan tahun depan ataupun 10 tahun akan datang dia tak ada salji. Karena apa? Dan itulah yang lebih baik. Sebab kita boleh merasai pengalaman yang berbeza dalam kita beribadat. Mungkin orang kadang-kadang orang boleh 4 musim dia beribadat musim panas. Puasa musim panas, Allah Akbar. Nanti puasa sebabnya puasa kena panjang. Ada orang pada satu masa nanti dia akan Allah gantikan puasa musim sejuk. Allah puasa dia kejap sangat 6 jam. Tidak. Kadang-kadang sejam aja puasa. Kena musim panas. Kalau kena musim sejuk, pendek dia punya malam dia panjang, siang dia pendek. Oh, seronok lah puasa. Baik. Jadi dalam surah tadi was-sama'i dzatil buruj, kisah di sebalik itu adanya kisah berkenaan dengan ashabul ukhdud, iaitu golongan ataupun penduduk yang mana berdiri menyaksikan pembunuhan ramai-ramai terhadap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah dia macam mana? Kita tengok dalam hadis yang ke-40 ini. Baik, kita baca terjemahan dia, panjang sangat dia punya teks dalam bahasa Arab panjang, kita baca terjemahan. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, dia berkata kepada rajanya, sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia, oleh kerana itu perkenankanlah saya meminta supaya Tuhan mengirimkan seorang pemuda kepada saya, di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Ini macam kita bedtime story pula kita ya. Untuk malam cerita pasal ni. Walau bagaimanapun cerita ni cerita benar. Pelik tapi benar. Kita boleh dapati dalam tulisan Dr. Zahjan Muhammad, buku yang ditulis pelik tapi benar.
Itu dia. Kisah-kisah dalam Al-Quran yang pelik tapi benar. Raja pun mengirimkan, bila tukang sihir tadi dia kata, tuanku, patik ni dah sangat tua dah, golongan pelapis tak ada, kita kena lantik. Golongan pelapis dia. Dia panggil apa dia? Istilah dia apa dia? Pelapis. Apa dah istilah dalam bahasa orang putih. Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Bila dah pilih orang, rupanya ambil orang yang cerdik. Ambil orang yang cerdik sikit lah, budak yang cerdik dan sebagainya. Maka dijadikan sebagai, dia panggil mentor ke menti? Menti dia. Menti betul ke tidak? Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pemuda itu berhenti dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta. Dan dalam perjalanan nak pergi belajar ilmu sihir dengan tukang sihir di raja, ahli nujum di raja. Berjumpa dengan seorang pendeta yang sedang beri kuliah dia. Maka dia pun dengar satu persatu. Berhenti dulu. Orang cerdik, dia bukan jenis dengar sebelah pihak, dia tak dengar sebelah pihak, dia akan dengar daripada mana-mana pihak. Itu orang cerdik. Baik, kedua-dua pihak. Kemudian pemuda berhenti mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta. Oleh kerananya pemuda itu terlambat datang ke tempat tukang sihir. Lambat dah datang, duduk singgah. Tidak banyak persinggahan, R&R. Ketika pemuda sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukulnya pemuda itu. Marahlah tukang sihir. Kemudian dia mengadukan kepada pendeta. Lantas pendeta itu berkata, bila dia kata apa dia kena pukul tukang sihir tadi, dia jumpa masa perjalanan dia, jumpa pendeta, dia cerita, aku semalam berhenti dengar, kemudian bila lambat sikit datang, adanya kena denda, kena pukul pula tu. Maka pada hari berikutnya dia bagi tahu kepada pendeta tadi, bagus juga ada. Jika kamu takut kepada tukang sihir, maka katakanlah bahawa keluargamu menahan kamu. Dan jika kamu takut terhadap keluargamu, katakanlah bahawa tukang sihir itu menahanmu. Dia ajar begini, kalau kamu rasa bimbang, takut dipukul apa semua kerana lewat, bagi tahu dia, keluarga aku ada macam-macam hal. Dia suruhnya angkat airnya, cuci pakaiannya, apa semua. Jadi lewat dah, maklumlah aku ni anak tunggal. Begitu contoh dah. Kemudian bila keluarga dia kata, pasal apa lambat balik ni, kata tukang sihir lah, nak ajar ilmu tu, ajar ilmu ni, ajar tu, ajar ni, payah nak apa dia ajar tu. Contoh. Jadi kata begitu, pelentung aja. Pada suatu hari ketika dia berjalan, tiba-tiba dia menjumpai di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar, sehingga menjadikan, ni kisah ni kita dah semua tahu dah, cuma kita baca aja lah. Pada saat itu pemuda tadi berkata, dalam perjalanan jumpa dengan binatang besar. Orang lain tak berani nak lalu, tak tahulah singa apa, gajah ke, memang ke binatang apa, tak tahu Allah. Tapi binatang tu halang, dia tidur tengah jalan. Orang pakai takut. Kemudian dia kata, pemuda tadi berkata, nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang betul atau pendeta yang betul. Pemuda itu mengambil batu seraya berkata, dia kata apa dia? Dia kata, Allahumma, ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu agar mereka dapat meneruskan perjalanan. Kemudian dia melemparkan batu itu, maka matilah binatang yang besar itu, dan orang ramai pun boleh meneruskan perjalanan. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi on the way kita dengar radio Aikim, dia cerita pasal apa dia? Pasal kehebatan anak-anak pelempar batu di Palestin. Israel cukup takut dengan batu. Pasal apa? Dia tahu Allah SWT berfirman dalam Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan ketika kamu melemparkan batu, bukan kamu yang lempar, Allah yang menyebabkan dia bergerak batu tadi. Dan hasil daripada ayat belakang sekali, apa dia? Allah SWT tidak akan menyelamatkan golongan kafir. Waliyadiyallahu mu'minina bala'an hasana. Dan Allah nak uji manusia, uji orang yang beriman. Baik, jadi orang Israel takut dengan batu ni. Bahkan kita kalau dalam hukum hudud, pezina direjam dengan batu, orang tak balik dengan selipar. Itu dia. Kita pun melontak jamrah dengan batu, takut. Oleh sebab tu Israel dia takut. Jadi budak ni balik batu aja. Kemudian dia sebut apa dia? Ya Allah, jika benar maka matikanlah binatang. Orang lain pun boleh teruskan perjalanan. Selanjutnya dia mendatangi pendeta dan menceritakan apa yang baru sahaja tadi terjadi.
Maka berkatalah pendeta itu kepadanya, wahai anakku, jumpa dengan Tok Alim tadi ya, kamu sekarang lebih utama daripada saya kerana kamu telah menguasai segala apa yang aku ketahui dan kamu nanti akan mendapat ujian. Dia kata, kamu ni lebih baik daripada aku dah. Pasal apa? Allah dah tunjukkan dah. Sekali doa saja makbul tu. Kita dah guru dengan anak murid, kadang-kadang anak murid lebih advance. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, dulu saya belajar ilmu apa dia, nak terbang baca tu, nak kebal baca ni. Dan saya dah beritahu tuan-tuan, tak tahu amal ke tidak. Mana tahu kok ada yang kebal dari kalangan kita ni. Dia boleh terbang dah. Terbang apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mudah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amal tuan-tuan. Mana tahu tuan-tuan boleh terbang. Betul ini kan? Mana tahu boleh terbang dari jalan air. Sebab mungkin ilmu tuan-tuan baca macam budak ni. Baik, Tok Guru dia kata, kamu lebih baik daripada aku dah ni, sebab menguasai segala yang aku tahu, dan kamu akan mendapat ujian. Sebab apa? Setiap yang beriman, setiap yang dapat lebih, dia akan ada ujian dia. Sebab tu ulama, dia tak nak karamah-karamah ni. Pasal apa? Ujian dia berat dekat pada dia. Dia tak nak karamah. Kita ni mencari karamah. Oi, karamah apa ni keramat, kita panggil keramat. Saya pun keramat juga. Keramat mana? Keramat EU. Nampak keramat. Baik. Wahai anakku, kamu sekarang. Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan orang yang buta. Belam, iaitu apa dia? Panau, kurap, apa semua, dan jenis penyakit yang lain. Boleh jadi bomoh lah pula dia dah. Buat air tawar, air jafi, semua orang minta dengan dia. Terdengarlah berita bahawa kawan tuan raja sakit mata hingga buta, dan sudah diusahakan ke mana-mana, tetapi belum juga apa dia? Kemudian datanglah dia usaha, tak sembuh juga penyakit buta dia, mata dia tadi. Kemudian dia datanglah kepada pemuda dan membawa beraneka macam hadiah serta berkata, apakah kamu dapat sembuhkan mata saya? Pemuda itu menjawab, sesungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan seseorang, yang menyembuhkannya adalah Allah Ta'ala. Jika Tuhan beriman kepada Allah, nescaya saya akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkan penyakit Tuhan. Maka orang tu beriman dan dia tak kira lah, yang penting mata ni dapat lihat semula. Yang tak beriman macam mana dia pun tak tahu lagi. Baik. Ini maknanya sok orang yang mana dia masuk Islam walaupun ada sesuatu, dia dapat sesuatu. Boleh masuk Islam kerana nak kahwin, boleh, tak ada masalah. Jangan pula tuan-tuan ditanya, ni masuk Islam ni kerana nak kahwin ke kerana apa. Jangan tanya, ikut dia nak kahwin macam mana, apa semua. Sebab apa dia? Ni pun boleh, tak ada masalah. Bahkan yang kahwin dengan mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim selepas kematian Malik bin An-Nadhr. Malik bin An-Nadhr meninggal dalam perang Badar. Kemudian dia dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah masa tu belum Islam. Lalu Ummu Sulaim kata apa? Dia kata apa dia? Dia kata, tak payah mahar banyak-banyak. Hang kalau betul-betul nak kahwin dengan aku, masuk Islam. Tu saja mahal dia. Orang tu masuk Islam, kahwin terus. Nampak? Tak payah bayar mahal. Untung itu. Nampak? Sebab tu, jangan tanya orang masuk Islam tu, ni masuk Islam kan siapa nak kahwin kau? Tak. Biarlah. Memang ada pun dalam Islam orang kahwin kerana orang masuk Islam kerana nak kahwin. Tu Abu Talhah. Mana tahu Islam dia lebih baik daripada kita sekali. Pandai. Ni dah. Ni mesti nak kahwin ni. Masuk Islam. Memang biasa saja begitu. Biarlah. Ni dah syarat nak kahwin kena Islam sama Islam. Betul ada tu. Allahumma salli. Kalau tanya juga, memang tu Kadi tu kena belajar sekolah balik. Sungguh kena belajar sekolah balik. Pasal apa? Sejarah pun tak erti lagi sejarah Islam ni. Baik kasar kau bunyi, bukan kasar. Ni dah tukuran tu. Baik. Dia kata, maka berimanlah orang itu kepada Allah dan disembuhkan penyakit itu. Orang itu datang ke tempat raja dan duduk bersamanya sebagaimana biasa. Kawan raja tadi pergi tengok. Kemudian apa dia? Raja itu bertanya, siapa yang menyembuhkan mata? Boleh nampak tak? Dia dah. Hari itu Kasim selamat. Okey dah. Okey. Dia menjawab, Tuhanku. Dia kata, Tuhan aku. Kata raja, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ada Tuhan lain kau? Kata raja, aku kan Tuhan. Lebih kurang Fir'aun juga dia. Dia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kawan raja tadi dia kata apa dia? Tuhan aku dengan Tuhan kamu Allah. Tak ada Tuhan lain dah. Kan kuat iman tu. Walaupun beriman tadi kerana apa? Kerana nak sembuh penyakit dia. Allahu Akbar.
Dia menjawab, ni kental, bab dia yakin tak? Ainul yakin, oh betul sungguh. Bila beriman, dapat apa ya Allah? Betul Allah ni dikabulkan. Tak pernah lagi sebelum daripada ni, ya tak? Kalau kita tengok budak pagi-pagi bagi buah limau, bagi nasi lemak, bagi apa, kadang-kadang kita geram ayam panggang tu bagi kat benda dia punya topong, dia buat apa? Semua je pun dia makan. Dia dah baik aku makan. Kata dia. Allahu Akbar. Tapi nak buat macam mana? Dia dah doa sebelum daripada buat semua usaha tak dapat, tapi bila beriman maka mata disembuhkan. Maka kuat keimanan dia. Maka raja langsung menyeksanya. Oh, tu dia, bukan kawan ni sepatutnya. Kalau dalam terjemahan yang saya belajar, dia adalah jalis, iaitu penasihat diraja. Penasihat diraja. Baik, maka bila diseksa penasihat diraja tadi, lalu pun dia kata, yang sembuhkan aku, yang ajar aku semua ni budak tadi. Maka dipanggil pemuda itu dan berkatalah raja, wahai anakku, sihirmu sangat ampuh. Oh, hebat hampa punya sihir ni. Ya, dapat menyembuhkan buta, orang yang jenis penyakit sopok, penyakit pandang, purak, apa semua tu boleh buat. Oh, hebat, dia kata. Sihir, dia kata sihir. Pemuda menjawab, sesungguhnya yang dapat menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Maka diseksa pemuda itu sehingga dia menunjukkan kepada si pendeta. Habis pendeta pun berangkai begitu. Allah Akbar. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu semula. Dia kata seolah-olah masuk agama asal. Agama asal apa pula kata dia? Agama asal Islam kan? Tetapi pendeta itu tidak mahu. Kemudian raja menyuruh untuk mengambil gergaji dan diletakkan gergaji di atas kepalanya, digergaji sehingga badan terbelah-belah. Zalim raja kan? Allahu Akbar. Raja yang zalim. Betul? Allahu Akbar. Raja ni dia mudah. Sekarang kita raja ni tak boleh buat apa dah. Dia nak nasihat tak nasihat, kalau orang tak dengar dah nasihat raja. Kalau dulu jangan takkan Melayu hilang di dunia, takkan terhaka Melayu pada rajanya. Baik, itu hang tua zaman dulu habis dah hang tua ni. Sekarang ni semua pakai jadi jebat tak apa. Raja cakap apa, raja tak ada kuasa. Baik, sekarang orang begitu. Walau bagaimanapun kita ni kena hormat sebenarnya dalam Islam. Mana-mana jadi sultan kita kena hormat. Kemudian raja tadi dipanggil lah penasihat raja dan dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu balik. Tengok tu, orang tu aku dah belah dah ada gaji dah. Hang pula ni. Baik. Kemudian dia tak berganjak, sehinggalah dia pun digergaji juga. Allah Akbar. Gergaji tuan-tuan. Kalau gergaji lambat kalau guna mesin, dia tak ada bayar apa ya. Ni seksa sungguh dengan gergaji. Allah Akbar. Kemudian dipanggil pemuda dan dikatakan kepadanya, kembalilah kepada agamamu. Tetapi pemuda itu enggan dan dia diserahkan kepada pasukannya dan memerintahkan supaya membawanya ke satu gunung. Jika sudah sampai di puncak gunung, mereka memaksanya untuk kembali kepada agamanya semula, dan jika tidak mahu, dia harus dilempar daripada puncak gunung. Pasukan itu membawa pemuda tadi ke puncak gunung, dan di sana pemuda itu berdoa, ya Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ikutlah macam mana nak buat, asalkan saya selamat ni daripada kejahatan mereka. Kemudian bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan itu tadi berjatuhan dari atas gunung. Yang jatuhnya pasukan-pasukan pembunuh Al-Qujum. Pemancung. Baik, pemuda tadi bila itu dia tak lari, tapi dia datang balik kepada raja. Kemudian raja bertanya, apa yang telah diperbuat pasukan itu? Pasukan itu apa cerita? Hang datang balik ni macam mana boleh datang balik? Pasukan itu mana? Pemuda menjawab, Allah menghindarkan saya dari kejahatan mereka. Allah selamatkan saya. Mereka tu mati habis dah. Allah terkejut raja. Sudah. Pemuda itu kemudian diserahkan kepada kelompok pasukan yang lain, dan raja mengatakan agar bawa pemuda itu naik kapal. Jika telah sampai di tengah lautan, mereka paksa kembali kepada agama. Jika tidak, kepada agama semula, agama asalnya, agama yang menyembah berhala, menyembah raja. Jika tidak mahu, harus dibuang di tengah lautan, tenggelamkan dia, biar dia mati lemah. Pasukan itu membawa pemuda tadi naik kapal. Kemudian pemuda itu berdoa, ya Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kemudian terbalik kapal itu dan tenggelamlah semuanya. Tak reti berenang semua. Reti berenang pun mati juga. Ombak besar di tengah lautan kata. Pemuda tadi datang lagi kepada raja. Raja berkata, apa yang diperbuat oleh pasukan tadi? Mana pasukan tadi? Hampa boleh balik sini pula. Pemuda itu kata, Allah Ta'ala dah selamatkan aku. Mereka mati lemah habis. Allah Akbar. Kemudian pemuda itu berkata kepada raja, sesungguhnya engkau tidak dapat mematikan saya sebelum engkau memenuhi perintahku. Raja itu bertanya, apakah yang kau inginkan?
Macam mana nak matikan kamu? Jahat betul, raja tetap nak matikan juga. Keinginan dia. Pemuda itu menjawab, engkau harus mengumpulkan orang ramai dalam satu lapangan dan gantunglah saya di tengah sebuah tiang, di atas sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panah dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah Bismillah, dengan nama Allah Tuhan kepada pemuda ini, maka lepaskanlah anak panah itu kepada diriku. Raja apa baca Bismillah? Dia tak tahu. Yang penting apa dia? Jampi agaknya ni kot. Kita pun kadang-kadang kena tipu di bomo siam aja pun. Bomo siam tu kun fayakun, 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 fayakun. Kita ingatkan bahasa siam apa? Dia sebut kun fayakun, kun fayakun. Bomo siam pun sebut kun fayakun, tuan-tuan. Allah, kita pergi minta dengan dia. Dia pun baca ayat Quran juga. Baik. Kita ni dah malas baca, tak jadi. Baik. Cuba baca sikit. Kemudian apabila engkau berbuat seperti itu, maka berarti engkau berhasil membunuh saya. Dan maka raja itu mengumpulkan orang ramai pada salah satu lapangan dan menggantung pemuda itu di atas tiang. Kemudian dia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian dia membaca. Itu dia. Raja baca Bismillahirrabbilghulam. Baca Bismillah. Lantas melepaskan anak panah kepada pemuda tadi dan mengenai pelipis. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipisnya dan matilah ia. Pelipis mana? Ni aja. Kena situ je. Letak tangan mati. Allah Akbar. Kena sikit je. Baik. Pada saat itu orang yang menyaksikan peristiwa itu berkata, kami beriman kepada Tuhan pemuda. Orang pakat tengok. Bismillah, dengan nama Allah. Mereka pun tak pernah itu. Patutlah kata ada Tuhan lain selain daripada raja kita. Rupanya Tuhan itu nama Allah. Dan juga tak akan dapat dibunuh pemuda tadi melainkan dengan sebut nama Allah tadi. Lalu mereka pun beriman. Sekali tengok saja. Baik, daripada riwayat ni kita akan tengok nanti. Ada beberapa perkara yang kita boleh simpulkan. Baik. Kami beriman kepada Tuhan pemuda. Pakat tengok peristiwa tadi, maka menyebabkan mereka beriman. Ada seseorang yang menyampaikan berita itu kepada raja seraya berkata, tahukah engkau apa yang engkau takutkan sekarang telah menjadi kenyataan? Kisah dia mimpi raja ni panjang. Kisah mimpi raja nanti kita cerita dalam tempat lain dah. Raja ni mimpi apa dia? Api membakar istana dia. Api bakar istana dia. Apa cerita ni? Lalu ahli nujum pun tafsir dah. Dia kata satu ketika nanti akan berlaku, orang akan ambil alih segala pemerintahan tuanku ni. Orang dah tak jadikan tuanku ni sebagai raja dah. Orang takut dah dia. Dia dah menipu ni, dia bunuh ahli nujum ni. Ajan muka dia kata, nak kata angan ni tak? Mati-mati ni raja pun takut, jangan sebut raja mati. Mangkat tak apa. Baik. Kemudian raja itu memerintahkan untuk membuat parit yang besar pada setiap simpang jalan dan parit itu dinyalakan api. Dan raja memerintahkan pula siapa saja yang tidak mahu kembali kepada agama semula, maka dilemparkan ke dalam parit itu. Maka perkara yang demikian itu dilaksanakan. Dan ada seorang wanita yang membawa bayinya, kemudian merasa sangat kasihan kepada anaknya, lalu dia beserta bayinya itu masuk ke dalam parit. Akan tetapi dia sangat kasihan kepada anaknya kalau dia beserta bayinya masuk dalam parit. Akan tetapi bayi itu berkata, wahai ibu, sabarlah kerana ibu berada dalam kebenaran. Okey, daripada hadis ini beberapa kesimpulan. Pertama, keyakinan kita itu masuk Islam, keyakinan kita akan berbeza. Tak semestinya orang yang baru masuk Islam dia akan kuat Islam dia. Tak mesti orang yang baru masuk Islam dia terlemah sampai ke akhir hayat Islam dia. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni dalam bab ni Allah SWT kena sentiasa mendengar kedua-dua belah pihak. Sebagai pada pemuda, dia dengar bukan satu pihak, daripada dua pihak. Dengar pendeta, kemudian dengar tu. Barulah kita boleh tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan kita dengar satu pihak kemudian ikut dan kita saja. Dengar satu pihak, terima WhatsApp, betul ini. Lepas tu tak tanya orang dah, terus siapa-siapa rupanya salah. Nak cover balik payah. Baik. Yang ketiga, daripada hadis ni, inilah antara dipanggil pengajarannya yang dipanggil istishhadiyah dalam Islam. Istishhadiyah. Kalau kita sekarang ni pengebom berani mati, istilah yang diberikan, tapi dalam Islam dipanggil membunuh diri.
membunuh diri untuk kepentingan awam, istishhadiyah. Baik. Kenapa? Karena budak tadi kan ke dia ni bunuh tak lu, tenggelam tak lemah, hendak nak dibuang daripada bukit pun tak jadi apa-apa, sehinggalah dia disebut korbankan diri dia. Korbankan diri. Padahal dia boleh selamat aja. Kalau dia selamat selagi pun tak apa. Dia doa, ya Allah ya Tuhanku, wahai tuan-tuan semua, baik kumpul ramai-ramai orang. Kemudian dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan sebab kekuasaan matikanlah raja jahat ni. Dia boleh kata begitu. Sebab apa? Tadi pun dia lempar batu pun makbul, Allah Subhanahu Wa Taala makbul. Dan dia boleh doa begitu pasal apa? Dia tak doa begitu pasal apa? Dia korbankan diri dia. Nampak? Itulah yang berlaku sekarang. Walaupun orang tak setuju, apa ni letup-letup diri apa semua ni. Ada orang banyak berbahas dengan kita. Ya, dari segi asas dia ada dalam Islam. Cuma dia ada panggil apa dia, syarat-syarat, garis panduan dan sebagainya. Yang kipong kawasan rawan itu apa? Yang tidak boleh. Yang biasanya dia buat bom, meletupkan diri, meletup bangunan di kawasan orang awam, yang tu biasanya dia buat tindakan sendiri tanpa arahan daripada ketua jemaah. Tidak. Saya boleh katakan begitu. Pasal apa? Pasal kita terlibat dengan nak sebut gitulah, kita faham sendiri dah. Kita pernah ditawarkan untuk letup diri tapi tak berani. Nak buat macam mana tak berani. Dia tak akan awak kena letup diri, awak kena tak ada itu. Dia akan tawarkan. Berani ke tidak? Nak buat ke tidak? Dia kata, dan latihan-latihan lepas tu ada. Kita masuk latihan tu sebelum dipilih. Dan dia tak akan buat begitu. Yang jenis buat begitu tentu orang lain, bukan jemaah Islam. Bukan jemaah Islam. Nampak kan? Itu dia. Contoh, jangan tertipu dengan mainan politik dunia. Jangan. Dia tahu, apalah letup kawan-kawan Islam dan begitu. Tak. Itu bukan arahan daripada jemaah. Jemaah tidak pernah dia panggil apa ni, mengarahkan begitu. Baik. Tuan-tuan boleh tanya lebih lanjut. Kalau sini ada Ustaz Masran tak? Ustaz Misran ada begitu. Itu lebih lanjut. Dia tu lagi dia perhatian keuangan bawah. Lainnya lagi bawah dia. Baik. Okey. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, kita dapati di mana adanya bayi bercakap. Bayi lagi bercakap. Mak sabarlah kerana mak di atas kebenaran. Kerana beriman, dia ni nak dicampurkan ke dalam api. Dan dia bawa anak dia. Tiba-tiba Allah masuk dalam api. Anak aku ni macam mana? Nah, tiba-tiba anak dia bercakap. Dan ada 4 dalam sejarah, 4 bayi yang boleh bercakap masa kecil. Fil Mahdi, dalam masih lagi dibuayan. Maknanya kurang daripada 4 bulan. Siapa? Yang pertama, Isa bin Maryam, Nabi Isa AS. Yang kedua ni. Yang ketiga siapa? Yang masa dalam kisah Raja Fir'aun yang nak bakar Asia pun dibakar. Dan Masyitah tu kan tukar sikat anak perempuan Fir'aun. Baby dia juga bercakap. Dan satu lagi, dalam sejarah Nabi SAW sebut seorang perempuan yang di pedalaman, dan bayi dia bercakap. Bayi dia bercakap tentang serigala. Adalah dia punya kisah panjang dia. Bila serigala nak menerkam dan sebagainya, dia boleh bercakap. Dan serigala tadi juga, serigala pun jadi bersembang dengan dia. Ada kisah dia kan. Bani Israel ni banyak kisah-kisah gitu. Kisah yang ajaib-ajaib dan pelik dan sebagainya. Kita ni tak ada lah sangat. Walau bagaimanapun, benda tadi tidak mampu menyebabkan mereka beriman sampai sekarang. Nampak? Terbuk betul. Jangan jadi Bani Israel kita ni. Jangan jadi golongan Yahudi. Okey. 4 pengajaran yang kita boleh simpulkan dalam kisah tadi. Panjang lagi adik. Banyak lagi ni. Okey. Kita tengok pada hadis di mana seorang perempuan yang mana dia kematian anak dia, kemudian Nabi tegur dia. Lalu dia pun tengok respon dia macam mana. Hadis ni pernah saya bacakan dalam pertemuan awal-awal kita dulu sebelum kita tetapkan pembacaan kitab. Okey, kita ambil dia punya terjemahan dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi pernah berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kubur. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillah wasbiri. Dalam riwayat lain, isbiri, dalam riwayat lain, isbiri wahtasibi. Sabarlah dan agak doalah supaya dapat pahala dengan kematian anak. Wanita itu berkata,
Dia kata apa dia? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Nabi kata, dia perempuan tadi jawab dengan beberapa kataan. Nabi sebut apa dia? Ittaqillah wasbiri. Takwalah pada Allah dan sabarlah. Dia jawab 6 perkataan. Nabi sebut 3 perkataan, dia jawab 6. Dalam riwayat lain Nabi sebut 2 perkataan, dia jawab 4 perkataan. Perempuan. Kalau perempuan, sebab tu saya kata, isteri kita yang menjawab, yang banyak membebel, biasa saja. Biasa, biarkan dia. Kita dengar aja. Kalau tak nak dengar, letaklah penyumbat telinga apa semua, letak je. Benar? Jangan kita menjawab pula, dia akan makin teruk. Kalau kita sebut satu perkataan, dia jawab banyak perkataan, kita pun ambillah, mainlah game apa pun, biarlah dia membebel apa semua, main game kita, tongkang apa semua. Sebab memang itu fitrah wanita dia semua. Walaupun kajian mengatakan wanita dalam satu hari dia boleh mengungkapkan 20,000 patah perkataan. 20,000 patah. Lelaki maksimal 7,000 patah perkataan. Nah, itu kalau wanita yang jenis suka bercakap. Kalau wanita beriman, yang tu dia akan jadi ada perasaan malu dia. Yang tu yang menyebabkan tinggi nilai wanita yang beriman. Pasal apa? Dia tak banyak cakap, melainkan sama dia saja. Nah, kita ni duduk dengan kita. Kalau isteri kita jumpa member dia, kena tarik tangan dia baru dia beredar. Kita jumpa member kita, okey, beli, okey, jumpa lagi. Gitu je. Ya? Itu wanita. Itu sifat biasa dia. Bukan benda yang Allah SWT, benda yang hina, tidak. Tapi benda kebiasaan. Sebab tu dia boleh tahan dengan anak-anak. Wanita, dia kuat membebel dengan anak-anak, ya. Tapi tangan dia lambat. Kita tangan cepat. Diam, orang kata tak dengar lagi ni dah. Tu dia. Mak tadi kan dah besar. Jangan main air sana, jangan main sini. Hujan apa semua dia. Kita, buat apa tu? Masuk. Sekali. Nah, itu lagi. Sebab tu perempuan, dia tahan dengan anak. Kita ni memang gitu dia. Ya. Tu dia. Memang sifat wanita. Allah bagi begitu. Mulut dia cepat, tangan dia lambat. Kita, tindakan kita cepat, mulut kita lambat sikit. Nah, Allah SWT. Baik. Jadi kita sebut apa dia? Innaka. Dia sebut, Nabi sebut apa dia? Bertakwa pada Allah dan bersabar. Wanita tu kata, pi jauh-jauh. Ilaika anni, pi jauh. Kerana Tuhan hamba tidak terkena musibah sebagaimana terkena pada diriku. Bahasa Melayu lagi panjang. Dia kata apa dia? Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi jauh-jauh. Engkau tak kena apa yang aku kena. Dia kata begitu. Dia tak tengok, walam ta'rifu, dia tak tahu. Itu adalah Nabi SAW. Wanita tersebut diberitahu oleh sahabat Rasulullah bahawa yang memberi nasihat tadi adalah Nabi SAW. Wanita itu kemudian mendatangi pintu Rasulullah SAW, tetapi di depan pintu rumah beliau tidak dapati penjaga-penjaga pintu. Wanita itu berkata, saya memang tidak kenal Tuhan. Dia kata, Rasulullah, maaflah tadi tak perasan Tuhan hamba tadi. Ni nak nampak macam mana sedih sangat tu. Masa tu sedih sangat, nasihat apa pun tak ada. Baik, Nabi SAW kata, sabar itu ialah dikala respon pertama bila kita kena musibah. Innama sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ialah respon kita macam mana. Yang pertama, itu menandakan tahap kesabaran kita. Kalau respon kita tu, ya Allah, bila orang nasihat, sabarlah, sabar. Kena baru tahu. Itu memang respon, tak tahulah makna sabar dia tu tidak tinggi, tidak kuat. Kalau kata sabarlah, iyalah, sabarlah, makin kuat menangis, yang tu tak apa, sabarlah tu. Ya dah. Ataupun sabarlah, Allah, sabarlah tu, okey dah tu. Nampak? Redha lagi tu pula diam. Dia sabarlah ya, alhamdulillah, nampak macam mana ya, saya tahu. Terima kasih nasihat saya. Tu redha semua tu. Ya dah. Allahu Akbar. Wanita, pada riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anak kecilnya yang mati. Baik, kita sebut satu lagi, hadis yang ke-32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, tidak ada balasan bagi seorang hamba-Ku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil atau mematikan kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia mengharapkan keredaan Allah, melainkan orang itu akan mendapat syurga. Maknanya tidak adalah orang yang sabar. Mana-mana orang yang sabar ketika Allah mengambil orang yang disayanginya, anak dia. Biasanya orang yang kita sayang sangat tu biasanya Allah ambil. Anak kesayangan dalam keluarga, kalau sayang sangat-sangat Allah ambil.
Kata apa? Allah nak uji dia. Siapa yang kamu sayang sebenarnya? Kamu redha dengan keputusanku ke ataupun macam mana? Mana-mana orang sabar begitu, ya Allah, nak macam mana orang sabar, ya Allah. Menangis tak apa. Jangan meraung. Menangis tak apa, menangis dah. Teresok-esok apa, jangan meraung. Meraung tu tak nak. Kita menangis tak apa, tak ada masalah. Innahu rahmatun. Yang Allah SWT letakkan dalam hati seorang hamba. Mana orang yang boleh menangis dengan kematian orang dia sayang tu, memang tak apa, tak ada masalah. Nabi pun menangis. Baik, orang yang sabar bila Allah ambil ataupun Allah matikan orang yang dia sayang, maka kalau dia sabar, ganjarannya syurga. Ya Allah kan, Allah nak bagi syurga, maka Allah buat ujian. Ujian apa dia? Syurga tu mahal, bukannya murah, boleh lelong gitu, tidak. Oleh sebab tu, maka sabar, ya Allah. Ambil dia. InsyaAllah kita akan bincang lagi bab kesabaran ini. Kalau kita sabar pun, memang kita sebut sabar ni ada beberapa tahap dia. Sabar dalam kita melaksanakan arahan Allah. Kita buat kewajipan-kewajipan, kita sabar. Puasa, sembahyang, menuntut ilmu, sabar dia dah. Walaupun ustaz tu panjang lebar dia betul sabar dia. Jadi ataupun yang kedua, sabar dalam kita menghindar, jaga diri kita daripada maksiat. Sabar orang buat benda tu, benda buruk, orang ajak kita buat benda buruk, tak apalah, pakai dah sekali, nampak dah, free dah sekali, nampak ramping sikit ni, bangun, tak apalah, kita sabar, tak apa. Ataupun sabar dalam menerima ujian. Dan kita bincang dalam bab ni, sabar dalam menerima ujian Allah SWT. Moga kita semua juga digolongkan di kalangan mereka yang memperoleh kesabaran. Walaupun kita ni baru nak belajar bersabar, maka paling kurang kita ada dia panggil tahap-tahap. Makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ujian kesabaran kita. Wallahu a'lam sahabat-sahabat, moga mendapat manfaat dalam perbincangan kita. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah bahasa, terhadap bicara dan terlebih masa ataupun tadi datang terlewat sangat, mohon maaf. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang untuk perbincangan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi sudi berkongsi pada malam ini. Dan dalam masa yang sama, sebagaimana biasa, saya biasa bawa barang kanan di luar sana tu ada lah. Boleh tengok ni, hujan-hujan ni korpo-korpo sedap juga. Ada kopi, ada susu, boleh beli. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله